Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah, ya, pada pertemuan kali ini kita membahaskan lagi topik kita di dalam subjek kita ini, Usuluddin Lisanatul Ula. Pada kali ini kita membahaskan pada bab hadis, ya, pada tajuk yang ke-8. Tajuknya adalah Birrul Walidain, ya, Birrul Walidain. Ya, ini berbuat baik kepada kedua ibu bapa, ya, dalam buku teks muka surat 159 hingga 162, ya. Ini dalam bab hadis, maka kita akan bacakan sebuah hadis berkenaan dengan topik kita pada hari ini, iaitu hadisnya berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Qala ummuka. Qala summa man. Qala summa ummuka. Qala summa man. Qala summa ummuka. Qala summa man. Qala summa abuka. Rawahul Bukhari wal Muslim. Ya, maksud daripada hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki, ya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang berhak aku layani dengan baik? Siapa yang berhak yang kita layani, yang perlu kita taati, yang kita perlu kita berbakti kepadanya dengan baik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Kemudian siapa? Sahabat ini bertanya lagi, kemudian selepas ibumu siapa? Maka Rasulullah menjawab, ibumu. Sekali lagi Nabi menjawab, ibumu. Dan kemudian siapa? Ditanya lagi. Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian bertanya lagi, kemudian siapa pula? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bapamu. Ya, dapat kita faham, ya, hadis ini daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, hadis ini menceritakan tentang bahawa datangnya seorang sahabat datang kepada Rasulullah, tanya, siapa yang baik, yang paling berhak untuk kita layan, untuk kita berbakti dengannya? Maka bagi dia jawab, ibumu. Sekali dah jawab ibumu. Kemudian lelaki itu tanya lagi, siapa lagi lepas tu? Maka dia jawab kali kedua, ibumu. Ummuka. Kemudian tanya lagi kali ketiga, ummuka juga dia jawab, ibumu, hai lelaki. Nabi jawab. Kemudian ditanya kali keempat, summa abuka. Kemudian bapamu. Maksudnya 3 kali ditanya oleh lelaki itu, dijawabkan oleh Nabi 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Maksudnya hak untuk ibu ini perlu kita dahulukan 3 kali ganda lebih daripada ayah kita. Ya, itu bagi kita faham pada hadis ini, ya. Kita lihat kepada ma'ani kalimat mukhtarah, ya, kalimah yang terpilih. Yang pertama al-birru. Dalam pada hadis ini cerita tentang al-birru. Yang ini bikasril ba. Dengan ba itu baris bawah. Ba al-birru, baris bawah. Baru maksud dia yang kita cerita hari ini, birrul walidain. Kalau ba itu baris atas jadi barru. Barru tu maksud dia daratan, macam kita al-barru wal bahru, lautan dan daratan dan lautan. Barru daratan, birru kebaikan. Apa maksudnya sini? Al-ihsan wa huwa fi haqqil walidain. Al-ihsan, berbuat baik. Al-birru tu maksud dia berbuat baik. Wa huwa yakni fi haqqil walidain. Yang ini pada hak kedua ibu bapa. Maksudnya berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Yang mana itulah hak mereka. Berbuat baik kepada mereka. Yang mana al-birru ini adalah diddul uqu, lawan bagi derhaka. Lawan bagi derhaka adalah berbuat baik. Al-birru lawan dia al-uqu, al-uququ. Okey. Yang kedua, husnus suhbah. Husnus suhbah. Apa maksud dia? Husnus suhbah, berbakti kepadanya. Wa iaitu al-musahabah. Musahabah ini pergaulan yang erat. Bila kita masukkan apa maksud berbakti kepada kedua ibu bapa? Maksudnya al-musahabah, pergaulan yang erat, yang rapat, bil adabil azim, dengan adab yang tinggi. Kita bergaul dengan ibu bapa kita bukan bergaul seperti kawan-kawan kita, tak, kita bergaul bil adabil azim, dengan adab yang tinggi,
wa takrimi, dan juga memuliakan mereka, kena muliakan kedua ibu bapa, min ghairi adza, tanpa menyakiti mereka. Jangan kita sakiti hati ibu bapa kita, perasaan mereka, perlu jaga, kena jaga pergaulan kita dengan adab yang tinggi, memuliakan dan juga jangan menyakiti mereka. Okey. Seterusnya kita lihat kepada syarahul hadis ijmalan. Yang pertama, hadzal hadis, hadis ini yang diceritakan tadi, dalilun, bukti yang menunjukkan anna mahabbatal ummi, bahawasanya kasih sayang kepada ibu, mahabbatul ummi, kasih sayang kepada ibu, yang bagi, semestinya, hendaklah, haruslah, antakuna, jadikan kasih sayang kepada ibu ini salah sa'amyalin, 3 kali ganda, mahabbatul abbi, daripada kasih sayang kepada bapa. Nak sayang pada bapa kita, mestilah kita dahulukan ibu kita ini dulu 3 kali ganda. Sebab disebutkan oleh Nabi, qala summaman ummuka, qala summaman ummuka, qala summaman ummuka, 3 kali perlu buat baik, perlu sayang dulu kepada ibu, 3 kali ganda. Barulah yang keempat Nabi jawab, summa abuka, kemudian barulah ayah kamu. So 3 kali ganda perlu lebih kepada ibu. Sebab apa? Sebab apa kena dahulukan ibu ini? Wazalika, ini demikian kerana anna su'ubatal hamli, kerana sesungguhnya su'ubah, kesusahan, kepayahan, hamli, kepayahan, kesusahan hamil, mengandung, wal wad'i, adalah mengandung tu susah, wal wad'i, dan melahirkan pun susah. Nak susah kan senang, nak jaga anak, nak mengandungkan anak, nak melahirkan anak pun dah susah. Dah susah tak habis lagi, warada'i, dan juga menyusukan, nak susukan anak pula lagi, wattarbiyati, dan juga mengasuh anak itu, tanfaridu biha tanfaridu biha bersendirian baginya oleh si ibu. Maksudnya semua yang perkara-perkara ini tadi semua tertumpu kepada ibu, mengandung, melahirkan, menyusu, mengasuh, tu semua kerja pada ibu. Ayah tak kerja buat benda itu. Tak ada ayah yang mengandung, tak ada ayah yang beranak, tak ada ayah yang menyusukan. Kalau ada, pelik bin ajaib. Inilah semua kepayahan yang terkumpul hanya pada ibu. Maka di situ didahulukan kepada ibu ini kasih sayang kepada mereka, berbakti kepada mereka 3 kali ganda lebih daripada ayah. Dia orang sanggup menerima kepayahan ini kan. Bila dapat anak tu rasa macam susah payah dah, baru dapat anak seorang. Tapi adakah dia orang nak berhenti? Tak juga berhenti. Dapat lagi anak kedua, tahan lagi, sanggup lagi menanggung itu. Boleh lagi sampai anak ketiga, mengandung, beranak, menyusu lagi 4, 5, 6 sampai banyak kali pun. Walaupun benda itu susah, payah, tapi mereka sanggup. Lain dengan lelaki kan. Kalau lelaki, dia kata apa susah sekali. Susah sekali sunat. Sunat yang susah, yang sikit je pun, itu pun lelaki berani sekali kan. Cuba suruh buat sunat 2 kali. Takkan ada lelaki yang nak sunat 2 kali kan. Takut susah. Lain dengan perempuan kan. Okey, seterusnya al-irsyadat li takwinil ibni al-barril walidain. Al-irsyadat, panduan-panduan li takwini, untuk menjadikan al-ibni, seorang anak ini, al-barril walidain, orang yang berbakti kepada kedua ibu bapa ya. Inna haqqal walidain, sesungguhnya hak ibu bapa, alal ibni, ke atas ibu, ke atas seorang anak itu. Seorang anak itu perlu berhak ke atas kedua ibu bapa, ayyabirrahuma, untuk berbuat baik kepada mereka. Wajib, ini tugas seorang anak kepada ibu bapa, mestilah berbuat baik kepada mereka. Banyak cara untuk seorang anak ini untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa mereka. Macam mana? Antaranya yang pertama, yabsutu lahuma alwajhu, ya, menunjukkan wajah yang manis, bermanis muka dengan mereka. Jangan kita bermasam muka dengan ibu bapa kita, jangan. Kita yabsutu lahuma wajhu, kita bermanis muka dengan mereka. Wa yaqumu bi khidmatiha, dan melakukan berkhidmat dengannya, melakukan khidmat
kepada mereka. Apabila mereka suruh, diorang minta apa-apa pertolongan, maka kita sedia memberikan khidmat kita, balas apa yang telah mereka lakukan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yulayyinu lahuma al-qawlu, ya. Yulayinu, berlemah lembut lahuma, bagi mereka ini al-qawlu, percakapan kita. Jangan cakap tengking-tengking, suara tinggi dengan ibu bapa, cakap dengan lemah lembut. Itu cara kita buat baik dengan mereka. Yang ketiganya, yamtasilu amrahuma fi ghairi ma'siyatillah. Yamtasilu, kita mematuhi, kita taat, amrahuma, perintah kedua ibu bapa kita ini, fi ghairi ma'siyatillah, pada yang bukan maksiat kepada Allah. Selagi apa yang disuruh oleh ibu bapa kita ini yang bukan melanggar perintah Allah, wajib kita patuh, wajib kita taat, kan. Kalau ibu bapa kita minta tolong basuh baju, tolong sidar kain, tolong sapu rumput, semua kita tolong patuh segala titah perintah mereka itu, selagi dia tidak melanggari perintah syarak. Lainlah kalau ibu bapa kita suruh, nah kamu pergi ni, pergi rompak rumah orang tu. Kalau yang begitu disuruhnya tu, jangan, tak wajib kita patuh. Jangan pula ini mak suruh ni, suruh merompak. Kita tak boleh ikut benda yang melanggar perintah Allah. Dan yang keempat adalah la yatadajjaru, kita tidak jemu minhuma, daripada kedua mereka. Jangan kita jemu dengan mereka kedua ibu bapa ini, indal kibari, ketika mereka dah kibari, lanjut usia, sudah tua. Jangan kita pula rasa jemu, dah malas nak layan mereka. Kena, sebab mereka dah jaga kita dari kecil sampai ke besar. Ini peluang kita untuk balas balik mereka, kan. Wal maradi, dan juga ketika mereka sakit, wal ta'fi, dan juga ketika mereka lemah. Ketika mereka dah tua, dah sakit, dah lemah, ini jangan kita la yatadajjaru, jemu dengan mereka. Tidak, kita perlu sentiasa balas apa yang telah mereka lakukan. Okey, itulah dia panduan untuk menjadikan anak, seorang anak yang berbakti kepada kedua ibu bapa, ya. Kemudian kita lihat kepada tawdihu, penjelasan tentang mafhum ridallah fi ridal walidain. Penjelasan tentang maksud redha Allah pada redha ibu bapa. Disebutkan redha Allah fi ridal walidain, keredaan Allah itu terletak pada keredaan ibu bapa, ya. Laisa hunaka haqqun, di sana tak ada lagi hak, tak ada lagi hak ba'da huquqillah, selepas hak Allah wa rasulihi, dan rasulnya. Tak ada lagi hak selepas hak Allah dan hak rasulnya. Aujaba, yang lebih wajib, yang lebih wajib alal ibad, ke atas seorang hamba ini, min huquqil walidain, daripada hak kedua ibu bapa. Tak ada lagi hak yang lebih besar, lebih wajib, lebih tinggi, melainkan hak ibu bapa. Selepas hak Allah, hak Rasul, yang ketiga adalah hak kedua ibu bapa. Sangat tinggilah martabatnya tu, ya. Qarrana zalika, Allah menggabungkan yang demikian itu, merealisasikan hak hak kedua ibu bapa ini, bi'ibadati, dengan beribadah kepadanya, wa ta'atihi, dan ketaatannya. Allah gabungkan dalam ayat Quran, ada satu ayat Quran tu Allah gabungkan, sembahlah Allah, taat pada Allah, dan juga berbuat baik kepada ibu bapa. Tengok, qarrana zalika, Allah gabungkan dalam satu ayat, nak menunjukkan tingginya darjat berbuat baik pada ibu bapa ini. Apa ayatnya? Ini ayat dia, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, ya. Maksud dia, dan Tuhanmu telah menetapkan supaya engkau tidak menyembah, di situ, tidak menyembah melainkan kepadanya, tidak menyembah melainkan kepada Allah. Ini cerita tentang taat kepada Allah, sembah Allah. Lepas itu, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Maksudnya macam ni, digabungkan di sini. Selepas cerita tentang suruh taat kepada Allah, sembah Allah, kemudian wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Sini ada penggabungan yang menunjukkan tingginya darjat huququl walidain, hak kepada kedua ibu bapa itu, ya. Faqad qarrana, dan juga Allah telah menggabungkan syakrahuma, berterima kasih kepada kedua ibu bapa ini, bisyukrihi ta'ala, dengan syukur kepada Allah. Syukur juga digabungkan di situ. Wa man syakarallah, barang siapa yang syukur kepada Allah,
walam yashkuru, tapi dia tidak bersyukur, tidak berterima kasih liwalidayhi, kepada kedua ibu bapanya, la yaqbalullahu syukrahu, maka Allah tidak menerima akan kesyukurannya. Tengok jelas di sini sebut kan ya. Kalau kita syukur kepada Allah, perlu juga kita syukur kepada kedua ibu bapa kita. Kalau kita syukur Allah tapi kita tak syukur kepada kedua ibu bapa kita, maka tidak diterima akan syukur kita itu. Jadi sia-sia sahaja. Okay? Bahkan, bukan setakat syukur saja, bahkan ja'alahu ridahu, maka Allah menjadikan keredaannya fi ridal walidain, pada keredaan kedua ibu bapa, wa sakhtuhu, dan kemurkaannya fi sakhtihima, pada kemurkaan kedua ibu bapa mereka. Ni salah ta ni to to sakhtuhu fi sakhtihima, redha Allah pada redha ibu bapa, kemurkaan Allah juga pada kemurkaan kedua ibu bapa. Jika ibu bapa kita redha, maka Allah pun redha lah. Kalau ibu bapa kita murka, maka Allah pun murkalah ke atas kita. Perlu berhati-hati, berjaga-jaga di situ. Tingginya martabat darjat seorang ibu dan bapa itu. Dan yang terakhir, ma yurshidu ilaihil hadis, apa yang kita boleh peroleh daripada hadis ini. Yang pertama, azmu haqqil walidain, ketinggian, keutamaan hak kedua ibu bapa, wa taqdimi, dan mendahulukan, hak kedua ibu bapa itu dah tinggi dah, ibu bapa memang tinggi dah, wa taqdimi, dan mendahulukan haqqil ummi, mendahulukan hak ibu, alal abi, ke atas bapa, hak kedua ibu bapa tinggi, kemudian daripada ibu dan bapa itu mendahulukan ibu daripada bapa, 3 kali ganda lebih daripada bapa. Yang kedua, ta'akkudu, kepastian, pengukuhan, huququl aqaribi, hak kaum kerabat, kepastian hak-hak kaum kerabat ini ba'dal walidain, selepas kedua ibu bapa kita, kedua ibu bapa dahulu, kemudian baru kaum kerabat yang lain, ala hasbi, atas dasar darajatihim, darjat mereka. Yalah, dari ibu bapa lah lebih tinggi, baru kaum kerabat kita yang lain, adik beradik, sepupu sepapak, mak saudara dan sebagainya kan, atuk nenek. Ibu bapa dahulu, kemudian baru ahli keluarga yang lain. Dan yang ketiga, hirsus sahabah, keprihatinan para sahabat radhiyallahu anhum, keprihatinan mereka itu, an su'ali, dengan bertanyakan, amma yahtajuna ilaihim min amri dainihim, apa yang diperlukan daripada urusan agama mereka. Dia orang nak tahulah apa yang diperlukan dalam agama kita ni, yang mereka bertanya soalan. Bila ditanya soalan, siapa yang kita perlu berbakti, maka bagi Nabi pun menjawablah, ibumu, kemudian bapamu. Kalau Nabi kita tak sebutkan begitu, maka kita tak ambil penekanan kepada taat ibu tu kena 3 kali ganda kan. Di situ menunjukkan keprihatinan para sahabat. Itulah yang kita dapat peroleh daripada hadis ini, yang mana hadis ni memang cukup masyhur, cukup terkenal, semua orang boleh tahu. Selalu kita dengar hadis ni kan, katakan tentang taat kepada ibumu ni kan. Cukuplah sekadar itu untuk pertemuan kali ini. InsyaAllah kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.